Dengar suara. Boleh? Siapa lagi? Dia sesak setengah. Jumpa dah. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen. Diberi penjelasan panjang lebar. Rancangan 5 tahun ini mengandungi perkara-perkara dasar untuk 5 tahun akan datang. Ada juga disentuh tentang peruntukan, tapi kebanyakannya ialah berkaitan dengan pemacu perubahan, transformasi dalam beberapa sektor. Yang belanjawan ini sebahagian besar akan disentuh dalam ucapan belanjawan. Peruntukan tahun depan 2022 akan disentuh dalam ucapan belanjawan. Jadi rancangan Malaysia 5 tahun ini asasnya memberi hala 7 negara untuk 5 tahun akan datang. Ya. Beberapa pembaharuan yang perlu kita lakukan. Tadi kita telah menyampaikan taklimat kepada ahli parlimen. Jarang-jarang sekali kita himpunkan ke semua ahli parlimen. Jadi apa yang berlaku ini ialah satu perkara yang baru, iaitu kita telah menyampaikan taklimat kepada ahli-ahli Dewan Rakyat mewakili kerajaan dan juga ahli Dewan Rakyat mewakili pembangkang. Dan dalam taklimat tadi, yang penting ahli berhormat, kebanyakan mereka nak mengetahui apa yang mereka dapat untuk kawasan masing-masing lah. Ya, itu sudah pasti tumpuan utama wakil-wakil rakyat. Saya nak kongsi beberapa perkara lah. Yang pertama, kita merasakan bahawa beberapa pendekatan baru berkaitan kemiskinan umpamanya. Kemiskinan ini satu isu yang besar yang masih lagi menjadi masalah di negara kita dan banyak negara lain, khususnya dengan pandemik. Ada pandangan bahawa kita harus mengambil pendekatan yang berbeza untuk menangani kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan ini merentasi semua kawasan lah, khususnya di luar bandar dan juga bandar. Yang keduanya, semua bangsa ada yang miskin. Bumi Putera ramai, tapi ada juga orang India, orang Cina dan juga ramai orang asli yang miskin. Jadi isu ini isu yang besar yang kerajaan pandang serius. Kita berpendapat bahawa harus ada kaedah baru. Kaedah barunya ialah kita harus beri fokus yang lebih. Itu sebabnya dalam ucapan PM disebut bahawa satu unit khusus mengenai kemiskinan sudah pun ada, tetapi akan dimantapkan lagi. Tapi penting sekali di bawah, di peringkat daerah. Ya. Sekarang ini mungkin tak terselaras, ya, usaha-usaha menangani kemiskinan. Pelbagai program, pelbagai bantuan diberikan. Jadi kena susun semula kaedah untuk kita menangani kemiskinan supaya lebih berfokus, lebih berkesan. Lebih lagi dalam keadaan pandemik. Jadi antara perkara baru yang kita tekankan ialah adanya seorang di pejabat daerah khusus bertanggungjawab untuk menangani masalah kemiskinan. Ya. Kalau sebelum ini ada mungkin keliru, ya, siapa yang bertanggungjawab. Itu antara perkara yang kita nak perkenalkan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Satu lagi, fokus kepada pelaksanaan yang melibatkan semua pihak. Ya. Umpamanya ditekankan bahawa CSO, badan-badan bukan kerajaan, akan diinstitusikan sebagai rakan dalam pembangunan. Ya, sebelum ini pun CSO memang main peranan untuk membantu kerajaan menangani kemiskinan, beri input kepada kerajaan dalam banyak hal. Ya, di parlimen pun ada umpamanya AAP, all party parliamentary group on SDG ada. Ya. Tapi kita institusikan, ya, maknanya kerajaan mengiktiraf bahawa CSO memainkan peranan penting dalam menyampaikan bantuan, termasuklah menangani masalah kemiskinan, ya, termasuklah untuk memberi maklum balas kepada kerajaan. Itu contohlah, ya, satu kemiskinan. Yang kedua ialah peranan, kita mengiktiraf peranan CSO, badan-badan kerajaan sebagai rakan kongsi dalam pembangunan. Disebut tentang Felda. Felda kita dah bantu banyak dan terkini ialah kita bantu supaya Felda mengeluarkan 10 bilion sukuk untuk menstruktur semula Felda, memulihkan Felda. Ya.
Jadi Felda ni pelaburan besar, kita nak pastikan bahawa Felda betul-betul kesan untuk transformasi luar bandar. Felda sudah berjaya, kita akui, tetapi kita rasa dengan pelaburan kerajaan yang besar untuk memajukan Felda, Felda patut mencapai kejayaan lebih besar lagi. Jadi kita berpendapat bahawa satu keadaan baru untuk memajukan Felda. Kita ada kawasan Felda, ada tanah-tanah yang belum digunakan, ada kawasan komersial dan kawasan Felda yang tidak dibangunkan sepenuhnya. Jadi kita nak lihat bagaimana Felda dapat ditransformasikan untuk menjadi Felda sebagai role model dalam transformasi luar bandar. Kita cakap banyak kali tapi tak berjalan lagi. Felda juga ada masalah perumahan generasi kedua, ya. Yang umat telah mencadangkan supaya kita guna kaedah di mana generasi kedua dimenangkan diperuntukkan tanah dan mereka bina sendiri rumah, ya. Jadi ini antara pendekatan yang kita ambil, tapi yang penting ialah pelaksanaannya adalah penting. Dalam tempoh terdekat, mungkin dalam 2 minggu, saya akan jumpa semua KSU. Ya. Saya, Menteri Timbalan Menteri dan KP akan jumpa semua ketua setiausaha kementerian. Kita akan berkongsi dengan mereka apa kita kami PPD, Pelan Pelaksanaan Dasar. Ya. Ini plan. Yang dibentang PM hari ini adalah plan, rancangan untuk 5 tahun. Tapi yang penting adalah pelaksanaannya. Jadi, EPU sudah pun merangka plan itu dan kita akan panggil semua KSU peranan mereka untuk melaksanakan, ya, segala perancangan yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok ucapan Perdana Menteri, ya, banyak perenggan-perenggan itu memerlukan tindakan. Umpamanya ada satu perenggan berkaitan CSO. Siapa nak menginstitusikan CSO sebagai rakan dalam pembangunan? Ada perenggan mengenai Felda, 2 perenggan. Siapa nak laksanakan? Ya? Jadi ini tugas EPU untuk menentukan, ya, siapa nak laksanakannya. Kita juga ada PPP, Public Private Partnership Model baru. Sebelum ni kita ada apa dipanggil dana mudah cara, sudah pun dihentikan dan kita bercadang untuk memulakan semula, ya, dana untuk membiayai projek-projek tertentu, tapi kaedah baru di mana kerajaan tidak terbeban. Sebelum ini mana projek-projek perswastaan bebannya kepada kerajaan. Jadi kita nak pindahkan beban itu kepada swasta dan kita sebut dalam ucapan tadi bahawa pertengahan tahun depan kerajaan akan mengumumkan projek-projek yang laksanakan projek infrastruktur lah, ya, yang laksanakan melalui kaedah baru ini, ya. Melalui request for proposal, very transparent open process, ya. Kita akan mendapat bidar daripada pihak swasta. Jadi banyak tindakan yang perlu dilakukan, ya. Perancangannya cantik, ya. Tapi yang penting ialah untuk pastikan bahawa kita mampu menterjemahkan segala perancangan untuk mencapai matlamat, ya, makmur, inklusif dan mampan. Kita merasakan ucapan ini mempunyai penekanan yang khusus kepada kemampanan ekonomi hijau, ya. Sebelum ini pun ada. Tapi kali ini kerajaan punya komitmen yang tinggi untuk memastikan bahawa pembangunan kita ini mampan. Kita sudah maklum bahawa seperti sebut dalam ucapan tadi, banjir, tanah runtuh macam-macam ni, kita laksanakan projek-projek menyebabkan masalah kepada negara. Akhirnya kita terpaksa belanja yang lebih besar lagi untuk menangani masalah-masalah di Kemensah, ya, di Jerai dan juga di Johor, ya, masalah environment, ya. Itu antara perkara yang beri penekanan. Akhir sekali berkaitan dengan sumber lah, nak buat ni semua perlukan sumber kewangan. Kita sudah maklum bahawa tahun ini dan tahun lepas amat mencabar, ya. PM sebut tadi dalam ucapan tentang defisit tahun lepas 2020, kita sudah maklum, ya, sekitar 62%. Kita masih lagi berdepan dengan masalah ini. Dan ini mengekang kemampuan kita untuk melaksanakan projek bangunan. Semasa kita adakan dialog dengan ahli parlimen sekejap tadi, ya, antara isu utama dibangkitkan ialah permohonan-permohonan di peringkat akar umbi untuk menangani masalah infrastruktur, bekalan air, jalan-jalan raya di Rumah Panjang di Sabah, Sarawak, di Sarawak umpamanya. Jadi ahli Dewan Rakyat, ya, berpendapat bahawa kerajaan harus memberi perhatian kepada projek-projek infrastruktur di kampung-kampung. Ini antara benda yang perlu kita beri perhatian. Dan sudah pasti bajet ini juga memberi penekanan projek-projek kecil, ya, yang kita rasa ada impak yang besar pada rakyat, ya. Projek-projek mega ni penting, tapi dalam keadaan sekarang ni seperti dalam yang kita buat ni ialah projek-projek yang sudah on the ground.
sama ada CSR ke, ECRL ke, RTS ke. Kalau kita baca, kalau kita ikuti ucapan tadi, kebanyakan yang disebut tadi ialah projek-projek yang sedang berjalan. Ya. Jadi kita nak sambung, nak complete dalam tempoh tertentu. Itulah antara intipati. Yang pentingnya ialah pelaksanaan, ya, dan dalam masa 2 minggu saya akan panggil semua KSU untuk memberi penekanan tentang pelaksanaan, dan setiap perenggan itu akan ada tindakan. Ya. Sebagai contoh CXO, Perda, sebagai contohlah Bumiputera, kemiskinan, semuanya memerlukan tindakan, dan kita banyak belajarlah perancangan ini. Dah lama dah, 12 kali dah. Banyak kelemahan-kelemahan yang berlaku sebelum ini. Kita akan cuba kurangkan kelemahan tersebut. Kita akan pastikan bahawa pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Akhir sekali lagi, kita berpendapat bahawa ini perancangan inilah rancangan yang paling sukarlah dalam sejarah. Ya, kerana 4 kali dipospon. Ya, kenapa? Kerana pandemik. Yang keduanya, pandemik telah mengekang kemampuan kita untuk berbelanja. Ya, kerana hasil kita menguncup. Pada masa yang sama kita perlu belanja wang yang besar untuk menangani krisis berkembang, iaitu krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Terima kasih. Bantuan tunai bersasar yang Perdana Menteri akan umumkan tadi. So, adakah bantuan tunai ini akan diteruskan dalam tempoh 5 tahun? Bantuan ni kita sedia ada, umpamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana kita bantu kira-kira 500 orang, 500,000. Macam sekarang kos tahun ni kira 1.8 bilion. Itu diperuntukkan Kementerian Wanita, umpamanya itu dah adalah yang kurang upaya, yang miskin tegar, umpamanya itu memang dah lama dah akan diteruskanlah itu, ya. Tapi selain itu kita juga ada bantuan khas lah. Macam COVID ini kita ada, kalau dulu panggil BRIM, kita BPR, BPN, ya. Kita mengakui hakikat bahawa, ya, sebahagian masyarakat kita perlu diberi bantuan bersasarlah. Kita juga bercadang untuk menubuhkan satu platform di mana akan disatukan semua sekali bantuan diterima oleh seorang penerima. Sekarang ini yang terlibat dalam beri bantuan ini pelbagai kementerian, tidak ada data pusat. Ya. Jadi ujung Oktober ni data berpusat ini akan selesai dibangunkan. Maknanya ini akan menjadi rujukan tunggal, ya, sebelum kita sampaikan bantuan. Sebelum ini mungkin ada pertindahan bantuan atau mungkin ada tertinggal. Ya. Jadi selepas ini kita harap akan dapat murnikan lagi kaedah bantuan ini. Ya, bantuan kalau mengikut laporan kita, kalau mengikut apa yang kita tahu, kira-kira 25 bilion setahun dibelanjakan untuk pelbagai bantuan, bukan saja kebajikan masyarakat, beasiswa, subsidi. Itu antara perkara yang kita belanjakan setiap tahun lah, kira-kira 25 bilion setahun untuk menyediakan pelbagai bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Adakah ini akan membukakan lagi aspek kerja untuk mencapai sasaran defisit fiskal untuk pengurangan defisit? Macam mana? Adakah menerusi bantuan tunai ini, adakah ia dilihat akan memberi cabaran kepada kerajaan untuk mengurangkan kadar defisit? Ini yang pertama, ia tanggungjawab kerajaan. Ya, maknanya mereka yang terlantar, ya, tak boleh bekerja, yang serius di segi OKU-nya, ini tanggungjawab kerajaan untuk membela kepentingan mereka. Jadi yang menjadi cabarannya adalah COVID ni. Ya. Mana yang penting kita perlu meletakkan ekonomi kita atas asas yang lebih mampan. Ya, mampan bermakna kita tak boleh terus dengan mempunyai defisit yang tinggi. Ya. Ada berpandangan bahawa tak apalah defisit itu tinggi, ya, tapi sudah pasti ia memberi tekanan kepada kerajaan, kerana defisit itu makna sebahagian daripada hasil kita digunakan untuk membayar hutang, ya, bayar hutang interest, debt servicing, untuk bayar khidmat hutang umpamanya. Jadi kalau defisit tinggi sudah pasti wang yang digunakan untuk bayar hutang. Bukan prinsipal ni, interest ni semakin tinggi, dan ini sudah pasti akan mengurangkan
ruang kita untuk belanja bagi tujuan-tujuan lain. Jadi dalam jangka sederhana kita perlu menangani isu defisit. Jangka pendek ya, kita berdepan dengan defisit yang tinggi. Ini satu perkara yang memang kita setuju semua ya. Kerajaan pembangkang semua bersetuju dengan dasar sekarang di mana defisit tinggi sekarang kira-kira 7%, tetapi dalam jangka masa sederhana, jangka panjang, kita kena letakkan kedudukan ekonomi kita atas landasan yang lebih kukuh. Sukuk Felda ni sudah kira-kira 2 bilion diterbitkan. Sebuah Sanso, ya, perancangannya ialah perancangan kita sampai ke tahun lah, ya, kira-kira 9.9 bilion, hampir 10 bilion lah semua sekali. Jadi mengikut pelan pemulihan kita, ya, bunga untuk sukuk ini akan dibayar oleh Felda, tetapi prinsipal bayaran balik pokok akan ditanggung oleh kerajaan. Ya. Jadi kosnya 9.9 bilion untuk 10 tahun. Ya. Itu yang disetujui oleh kerajaan. Itu kerajaan akan membiayai bayaran balik pokok pinjaman tersebut, sukuk tersebut, dan Felda akan menanggung kos sukuk tersebut lah. Kos apa panggil? Kos hibah. Kalau sukuk, kalau Islamik panggil hibah. Ya. Sudah kira-kira 2 bilion sudah pun dikeluarkan ikut perancangannya, bergantung kepada cash flow requirement lah. Ya, dia bukan tetap, tapi perancangannya begitu, perancangan. That's a planning. Ya, maknanya sehingga tahun ini kira-kira 10 bilion akan dikeluarkan, bergantung kepada keperluan. Kalau tak perlu mungkin ditunda tahun depan. Ya. Ya. Saya kurang sikit. Sukuk ini sebagian besar adalah untuk membayar semula hutang. Kerana hutang ini kadar faedahnya lebih tinggi. Diperolehi pada kadar faedah yang tinggi. Maka bila di refinance, ya, dibiayai semula hutang tersebut, maka ada cost saving lah, interest tu. Itu antara tujuannya. Satu, mengurangkan beban. Ya, setengah hutang tu dah due 2-3 tahun. Jadi dengan sukuk ini 10 tahun lah. Mana? Setengah tu hutang kena bayar tahun ni, tahun depan, dan masa terdekat ini. Jadi sukuk ini dua perkara. Yang pertama, lanjutkan tempoh hutang tersebut, ya, kepada 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Yang kedua ialah untuk mengurangkan kos hutang. Ya. Kerana sebahagian daripada hutang sebelum ini diperolehi pada kadar faedah yang tinggi. Ya. Itu tujuan sukuk. Termasuklah untuk membeli saham FGV. Ya. Ya. Ini sudah penghujung 2021. Bila jangkaan impak segera pelaksanaan inisiatif dalam RMK 12 ini dapat dilihat? RMK ini ialah satu plan jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau tempohnya 5-10 tahun lah. Jadi WKB ini tempohnya 21 hingga 2030. Jadi impaknya semua ini kita nak pastikan 10 tahun. Ya, kerana di hujungnya 2030, ya, tadi PM sebut miskin tegar. 2025 kita tak mahu dah Malaysia ada miskin tegar. Ya. Sebagai contohlah. Ya. Jadi mengenai alam sekitar, mengenai pendapatan, sektor ekonomi. Jadi setengah-setengahnya 2025, setengah-setengah mungkin 2030. Jadi impaknya setengah-setengah tu mungkin dapat dirasai secepat mungkin, tetapi umumnya kesannya akan dirasai dalam tempoh 5 tahun dan setengah-setengah mungkin 10 tahun. Ya. Ya, dia kata dua jenis perancangan. Satu jangka pendek, bajet, itu setahun lah. Ya. Mana impak bajet ialah cukai, langkah cukai dan perbelanjaan dalam setahun untuk tahun depan. Bajet 99 Oktober ini adalah untuk tahun depan. Maka kesannya setahun. Tapi RMK ini untuk 3, 4, 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, 260 kan, peruntukan. 260. Ya, 260. Yang actual was 2.8. Yang expenditure 2.8 lah. Untuk tempoh RM11, kita memperuntukkan 260 bilion, 260. Dibelanjakan kira-kira 248. Ya, itu dibelanjakan. Jadi dari segi peruntukannya memang terbesarlah 400 bilion. Ya.
Tetapi kita ada kekangan, ya. Yang pertama, kebanyakannya ini adalah untuk projek-projek sambungan, ya, sambungan. Projek yang tak siap, setengah tak mula pun lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada beberapa perkara yang kita masukkan dalam pembangunan itu. Termasuklah FEDA, ya. Bila kita nak bantu pulihkan FEDA, bantu pulihkan tabung haji, itu dimasukkan ke dalam pembangunan. Jadi benda tu dah buat dah, ya. FEDA tabung haji untuk memulihkan. Jadi sebagai contohlah, ya, sebahagian daripada 400 bilion itu adalah untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh beberapa agensi kerajaan. Ya, bukan semua kita panggil satu konsep panggil pembangunan asas, ya. Pembangunan asas ini ialah untuk buat sekolah, buat jalan, hospital. Ada satu lagi pembangunan di mana yang melibatkan kata pemulihan badan-badan tertentu lah umpamanya. Jadi 400 bilion itu, ya, yang pertama benar, yang paling besar, tapi 400 bilion itu mengandungi beberapa komponen. Kalau dulunya sebahagian besarnya adalah semuanya untuk pembangunan, ya. Tapi kali ini ada beberapa tujuan peruntukan, termasuklah untuk pemulihan institusi tertentu yang dimasukkan ke dalam bajet pembangunan. Okey, ada bezalah. Dulu kalau kata pembangunan kata 260 bilion tu hampir kesemuanya adalah untuk pembangunan, buat jalan, buat hospital, sekolah. Tapi kali ini ada satu komponen yang sebagai contohlah yang program pemulihan kerajaan untuk memulihkan beberapa agensi yang bermasalah, itu juga dimasuk pembangunan. Itu sebabnya kita ruang yang pembangunan sebenarnya tidaklah seperti dahulu. Datuk Seri, bagaimana dengan inisiatif-inisiatif dalam rancangan Malaysia sebelum ini yang tidak dapat dilaksanakan? Apa perancangan terhadap perkara itu? Mungkinkah ada satu jawatankuasa akan ditubuhkan untuk menilai dan seterusnya apa yang akan dilakukan? Itu yang penting pelaksanaan tadi, ya. Jadi kali ini saya kata dalam 2 minggu kita akan perincikan, kita dah buat tapi sedang dimuktamadkan detail implementation plan untuk pastikan bahawa kita review. Tadi PM sebut dalam ucapan, ya, PM mahu menteri-menteri, ya, dan pihak berkenaan untuk pantau, ya, itu penting, ya. Jadi kita sedarlah mungkin ada kelemahan dalam pemantauan, ya. Jadi kita akan mantapkan, itu penting dalam melaksanakan perancangan ini. Jadi projek-projek yang lambat umpamanya, ya, dibawa, ya, COVID ada kesan juga lah, kita sedia maklum, ya. Memang COVID telah menjejaskan pelaksanaan projek-projek. Itu RMK 12 ni dua perkara lah. Satu dasar TVET, dasar pendidikan, pendigitalan umpamanya. Ini setengah bukan baru, dah ada TVET. Ya. Jadi kita nak pastikan. Cuma yang barunya kita sekarang ni nak tubuhkan satu platform di mana institusi yang menawarkan kursus dengan syarikat-syarikat yang memerlukan graduan itu, satu platform. Dulu macam-macam. Kita tak tahu universiti keluar apa, politeknik apa. Kita tahulah. Tapi tidak diselaraskan. Bidang apa. Sekarang diputuskan satu platform untuk menghimpunkan ke semua output graduan dalam pelbagai bidang TVET. Ya. Yang keduanya, permintaan. Ya. Demand. Sekarang, sebelum itu tak apa selaras. Ya. Jadi setengah-setengah itu agenda dah ada. TVET dah ada, pendidikan dah ada. Tapi belum mencapai maksud ataupun sasaran yang ditetapkan. Ada? Ada task force khusus untuk pastikan untuk pastikan inisiatif di bawah RMK ini dilaksana atau sampai kepada sasaran. Itu sebahagian tugas kita lah. Ya, setiap kementerian ada, EPU ada. Ya. Badan pemantau utama dan kerajaan ISU. Tugas ISU, Implementation Coordination Unit, itu tugas dia. Tetapi peranan ISU harus dimantap. Jadi kita akan mantapkan ini semua. EPU akan main peranan. Kita akan cari kaedah yang lebih baik lah, ya, untuk pastikan perancangan ini dapat dijayakan. Tadi Datuk disebut sumber baru kerajaan Katolikal untuk merealisasikan RMK ke-12 ini. Apa sumber baru kalau boleh kongsi sikit? Sumber ni penting lah. Sumber ni kalau kerajaan, sumber kewangan lah. Ya, kewangan itu kena ada ekonomi, kena ada syarikat, dapat cukai pendapatan, ada ekonomi yang menggerakkan kegiatan ekonomi, hotel ke custom. Ya. Selain itu kita ada sumber-sumber asli.
kita ada oil and gas, ya, oil and gas memberi sumbangan besar kepada pembangunan negara, ya, dividen daripada syarikat oil and gas khususnya Petronas, ya. Jadi sumber baru yang dimaksudkan oleh setengah pihak ialah mineral yang tadi khususlah yang disebut tadi dalam dialog dengan ahli parlimen. Mineral apa? Sekarang kita ada macam negeri Perak sudah keluarkan satu plan untuk meneroka galian yang tidak radioaktif umpamanya, ya. Kita sudah lancarkan plan mineral negara. Kalau ikut kajian itu besarlah sumber kita ni. Tapi untuk Anggaran total untuk 5 tahun. itu tak adalah, itu baru kajian, baru apa tu, ini estimate lah, tapi belum diteroka lagi. Macam di Pahang ada bauxite umpamanya, satu masa dulu lumayan jugalah. Satu masa dulu harga iron ore, ya, yang umpamanya tinggi, maka seluruh negara kita cari iron ore, ya, apabila harga tinggi. Jadi saya tak ada angka, tapi kerajaan sudah pun keluarkan dasar mineral negara, dan dalam buku itu kalau Google, ya, National Mineral Policy, dalam tu ada, ya, estimate of how much we have lah, ya. Okay, ya, yang fokus on implementation, ya, apa yang kita tak buat dulu, kita akan cuba selesaikan.